Tajuk video ini adalah Kepelbagaian Warisan Budaya dan hubung kait dengan perayaan mengikut suku kaum dan etnik di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang beraneka agama, budaya, bahasa, makanan dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh keunikan Malaysia yang dibanjiri dengan rakyatnya yang berbilang kaum. Antara 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina dan India. Selain itu, terdapat sebanyak kira-kira 80 etnik, terutamanya di Kepulauan Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Antaranya adalah Kadazan Dusun, Bajau, Iban, Murut, Bidayu dan sebagainya. Walaupun rakyat Malaysia berbeza budaya, namun rakyatnya tetap hidup bersama dengan harmoni tanpa mengira agama dan warna kulit. Terdapat kepelbagaian warisan budaya di Malaysia yang menunjukkan identiti sesuatu kaum di Malaysia dan perkara inilah yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik. Sungguh pun begitu, generasi pada masa kini semakin memandang sepi terhadap anugerah ini kerana tahap kesedaran yang terlalu rendah. Seharusnya, mereka menyedari bahawa warisan budaya ini perlu dipelihara kerana ia membawa 1001 makna di sebaliknya. Video ini akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang kepelbagaian warisan yang mempengaruhi perayaan di Malaysia dari segi jenis perayaan yang disambut, agama dan kepercayaan, makanan, pakaian, bahasa dan tarian suatu kaum dan etnik. Kemajmukan rakyat di Malaysia menjadikan kepelbagaian kebudayaan negara. Penduduk yang berbilang kaum menyambut pelbagai jenis perayaan sepanjang tahun. Antara jenis-jenis perayaan di Malaysia ialah Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Tadau Keamatan dan Gawai. Perayaan Hari Raya disambut oleh masyarakat Islam. Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1 Syawal, manakala Hari Raya Aidiladha disambut pada hari ke-10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah setiap tahun. Perayaan Tahun Baru Cina disambut pada hari pertama dalam kalender Cina iaitu Januari atau Februari setiap tahun. Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh masyarakat beragama Hindu yang dirayakan pada bulan gelap bernama Aipasi pada setiap bulan Oktober dan November. Perayaan Christmas disambut pada 25 Disember setiap tahun oleh masyarakat beragama Kristian. Perayaan Tadau Keamatan disambut oleh etnik Sabah pada bulan Mei sempena musim menuai. Perayaan Gawai disambut oleh etnik di Sarawak pada 1 Jun setelah musim menuai. Kepercayaan dalam menyambut perayaan di Malaysia. Bagi yang beragama Islam, mereka menyambut Hari Raya Puasa pada tiap-tiap 1 Syawal tahun Hijrah. Ia menandakan umat Islam berjaya bermujahadah dan beribadah pada bulan Ramadan. Sebelum raya, mereka diwajibkan berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Ia bermaksud menahan diri dari makan minum dan apa-apa sahaja yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Selain itu, mereka juga menyambut Hari Raya Korban. Ia dirayakan sebagai tanda kesyukuran dan rahmat kepada mereka yang berupaya menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Hari raya ini digelar sebagai Raya Korban kerana sunat atau digalakkan bagi orang-orang Islam melakukan korban dengan menyembelih lembu, kerbau atau kambing. Daging korban ini pula akan disedekahkan kepada orang-orang miskin. Amalan ini sebagai mengingati sejarah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Agama Hindu di Malaysia dianuti oleh majoriti kaum India. Agama ini mengamalkan kepercayaan kepada dewa-dewi. Mereka mempercayai balasan baik dan buruk selepas kematian. Thaipusam dirayakan untuk menghapuskan segala kejahilan serta kejahatan dan menguatkan serta memelihara nilai-nilai murni. Deepavali dikaitkan dengan tradisi cerita karya Ramayana dan Purana iaitu cerita tentang dewa-dewi Hindu. Mitos ini terkenal di kalangan orang India. Thaipusam bermula di malam hari bulan penuh iaitu bulan Tai mengikut kiraan kalender Tamil. Ketika itu, penganut-penganut agama Hindu datang berkumpul beramai-ramai ke tempat tersebut untuk menyempurnakan penyembahan mereka kepada Dewa Murugan atau Dewa Subramaniam.
Untuk masyarakat Cina, mereka menganut agama Buddha. Agama ini mempercayai kehidupan semula selepas kematian dan mempercayai nasib dan tuah yang disebut Ong dan juga Feng Shui. Tahun Baru Cina disebut Kongsi Facai dalam sebutan bahasa Cina. Perayaan ini berlarutan lebih kurang selama setengah bulan selepas merayakan Cap Gome yang jatuh pada 15 hari bulan. Perayaan ini disambut setiap kali menjelang Tahun Baru Cina mengikut kalender lunar Cina yang terbahagi kepada kitaran 12 tahun yang dinamakan sempena nama haiwan. Di Malaysia, pelbagai perayaan disambut dalam setahun. Makanan di Malaysia melambangkan rakyatnya yang berbilang kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Dari segi aspek kepelbagaian makanan ini telah sedikit sebanyak menjadi pemangkin perpaduan yang mencerminkan latar kehidupan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kaum Melayu di Malaysia menyambut perayaan Hari Raya. Semasa Hari Raya, makanan yang sering dihidangkan adalah ketupat, lemang dan lontong. Lemang adalah gabungan beras pulut dan santan. Lemang dibalut di dalam daun pisang untuk membangkitkan bau wangi. Ia kemudiannya dimasukkan ke dalam batang bunuh kosong dan dibakar di atas api. Ketupat pula adalah hidangan daripada nasi atau pulut yang dibungkus dengan daun kelapa dan direbus dalam periuk. Ketupat sering dihidangkan semasa Hari Raya sahaja. Ianya selalu dimakan dengan rendang dan serunding serta kuah kacang. Lontong pula adalah sajian yang terhasil daripada gabungan nasi himpit, sayur-sayuran dan daging. Lontong selalunya disajikan di dalam kuah santan yang tidak manis. Kaum Cina pula menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Terdapat 3 makanan yang menjadi simbol kepada perayaan ini, iaitu kuih bakul, pisang dan ladu Cina. Kuih bakul diperbuat daripada tepung beras yang dimasak dengan gula. Kuih ini kebiasaannya dimasak dalam bekas yang berlapik daun pisang bagi memberi aroma yang wangi dan menjadikan kuih ini lembut. Pisang pula adalah makanan yang terdiri daripada beberapa irisan memanjang sayuran yang berwarna-warni dan pelbagai tekstur. Makanan ini sering menjadi simbol majmuk dalam masyarakat Cina untuk mengeratkan silaturahim sesama keluarga. Ladu Cina merupakan makanan yang wajib semasa Tahun Baru Cina kerana ladu merupakan simbol kekayaan. Inti ladu selalunya adalah daging khinzir cincang, ketulan udang, ikan, daging ayam kisar, daging lembu dan sayur. Untuk kaum India pula, mereka menyambut perayaan Deepavali. Terdapat 2 makanan yang sering dikaitkan dengan perayaan ini, iaitu muruku dan ulundu vadai. Nama lain bagi muruku adalah cakli dan cakri. Muruku diperbuat daripada urat dan tepung beras. Ulundu vadai pula adalah kuih kering yang berbentuk gelung dan berasal daripada India Selatan. Terdapat juga irisan cili hijau, daun kari dan bawang merah yang dicampurkan sekali. Ulundu vadai diperbuat daripada tepung beras dan berbentuk roda dengan lubang di tengah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pakaian bagi etnik-etnik di Malaysia iaitu Melayu, Cina, India dan Iban. Bagi kaum lelaki Melayu, terdapat 2 jenis baju Melayu iaitu baju Melayu cekak musang dan baju Melayu teluk belanga. Perbezaan bagi kedua-dua baju Melayu ini ialah pada bahagian kollar leher dan terdapat kollar yang tinggi mencekak tengkuk bagi baju Melayu cekak musang dan tiada kollar pada baju Melayu teluk belanga. Bagi perempuan Melayu, terdapat 2 jenis baju iaitu baju kurung teluk belanga dan baju kebaya. Baju kurung adalah sama seperti baju Melayu teluk belanga, manakala baju kebaya mempunyai kollar dan mengikut potongan badan. Bagi kaum Cina pula, kaum lelaki memakai samfu yang diperbuat daripada kain lembut dan kaum perempuan memakai chongsam atau nama lainnya baju panjang yang dibuat daripada sutera. Samfu juga dipakai oleh kaum wanita Cina. Bagi kaum India, kaum lelaki memakai dhoti iaitu kain panjang yang kebiasaannya berwarna putih. Selalunya kain ini dipakai ketika upacara perkahwinan, manakala kaum perempuan pula memakai sari. Sari dipakai seharian dan ketika hari perayaan.
Kebanyakan sari berwarna gelap kerana kelihatan lebih cantik. Akhir sekali, terdapat kain utama bagi kaum Iban iaitu kain sirat yang menghasilkan kain bedong dan kain dandong. Bedong bercorak jalur-jalur dan dipakai wanita Iban separas dengan lutut, manakala dandong pula dipakai kaum lelaki Iban dengan ditenun dengan cara ikat. Seterusnya, bahasa dan hubungan etnik di Malaysia. Kepelbagaian kaum di Malaysia menyebabkan Malaysia kaya dengan bahasa. Dianggarkan terdapat sejumlah 137 bahasa hidup di Malaysia dengan 41 daripadanya dipertuturkan di Semenanjung. Hal ini disedari oleh pihak bertanggungjawab. Lalu langkah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diambil. Sebagai simbol, bahasa ini adalah untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Perkara ini tercatat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957, Perkara 152 Fasal Pertama. Bahasa Melayu dipilih sebagai menghormati bahasa ibunda tanah Melayu yang menjadi asas dalam pembentukan negara Malaysia. Bahasa Melayu ialah sejenis bahasa Melayu Polinesia di bawah keluarga Austronesia yang digunakan sekitar wilayah Malaysia, Indonesia dan persekitarannya. Sejarah bahasa Melayu tidaklah dapat dipastikan dengan tepat, namun rekod terawal bahasa Melayu kuno ialah batu bersurat bertarikh 682 Masihi yang dijumpai di Sumatera Selatan. Pertumbuhan bahasa Melayu dapatlah dikatakan berasal dari Sumatera Selatan. Di negeri Sabah, bahasa Melayu yang dipertuturkan mempunyai banyak persamaan dengan bahasa Melayu Piawai, namun terdapat perbezaan dalam perkataan-perkataan tertentu, penggunaan serta cara penyampaian. Pengaruh ini tercetus hasil pengaruh bahasa ibunda masyarakat tempatan seperti bahasa dusun, bahasa Bajau, bahasa Suluk, bahasa Murut dan sebagainya, serta tidak dilupakan pengaruh negara-negara jiran seperti bahasa Melayu Brunei, bahasa Tagalog dari Filipina dan bahasa Indonesia. Seterusnya, bahasa Melayu Sarawak. Bahasa Melayu Sarawak atau dialek Sarawak ialah bahasa pertuturan yang digunakan oleh orang-orang Melayu Sarawak selain menjadi lingua franca antara satu kaum dengan kaum yang lain. Bahasa Melayu Sarawak juga mempunyai persamaan dan perbezaan dengan bahasa Melayu Piawai. Hal ini juga disebabkan oleh pengaruh bahasa kaum-kaum tempatan seperti bahasa Iban, bahasa Bidayu dan juga bahasa negara-negara jiran seperti bahasa Melayu Brunei dan bahasa Indonesia. Tarian tradisional berbagai etnik di Malaysia. Tarian Mak-Yong dan tarian Asyik merupakan tarian tradisional etnik Melayu. Tarian Mak-Yong ialah salah satu bentuk drama tari yang menggabungkan unsur-unsur sejarah ritual. Tarian Asyik pula ialah sejenis tarian Melayu klasik yang berasal dari daerah-daerah negeri Kelantan. Seterusnya ialah tarian tradisional etnik Cina. Tarian Singa merupakan salah satu contoh tarian etnik Cina. Tarian ini memerlukan dua orang penari iaitu seorang di bahagian kepala dan seorang di badan singa. Tarian ini berbentuk akrobatik dan memungut angpau atau keuntungan. Seterusnya ialah tarian Cinta Bertemu yang menggambarkan gerakan lemah lembut dan penuh gemalai, dihiasi dengan cinta, kerinduan dan keinginan. Kita bergerak kepada tarian tradisional etnik India, iaitu sebagai contoh dua iaitu Kathakali dan Kathak. Tarian Kathakali berasal dari Kerala, India Selatan. Tarian ini merupakan drama musikal yang amat bermakna dalam memainkan cerita dan dipersembahkan memberi maksud kemenangan kebenaran atas kesalahan. Tarian Kathak merupakan salah satu dari 8 bentuk tarian klasik India berasal dari India Utara. Tarian ini asalnya dari pencerita lisan nomad, dan pencerita ini melakukan persembahan di halaman kampung dan di halaman kuil.
Seterusnya ialah tarian tradisional etnik dari negeri Sarawak. Tarian dari kaum Iban ialah tarian Ngajat, amat popular dengan keaslian dan keunikannya daripada tarian lain. Dan tarian ini dimainkan untuk meraihkan kepulangan pahlawan Iban yang baru pulang dari berperang. Dan kaum Bidayuh pula, tarian Langgi Pengadap. Tarian ini ditarikan oleh kaum wanita Bidayuh saja. Dan tarian ini dipersembahkan dengan tujuan untuk tetamu yang datang mengunjungi kampung. Akhir sekali ialah tarian tradisional etnik dari negeri Sabah, yaitu contoh tarian Sumazau oleh kaum Kedazan Dusun. Tarian Sumazau ini menggunakan gerak tari yang perlahan dan lemah lembut, dan ritualnya adalah sebagai ucapan kesyukuran selepas aktiviti menanam dan menuai padi. Seterusnya ialah tarian lansaran dari kaum Murut, dan lansaran ini asalnya daripada ayat Lumasar yang membawa maksud melambung atau berayun-ayun. Dan pada ketika dulu tarian ini amat berkait rapat dengan pemujaan roh atau semangat tengkorak.